Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memelihara keimanan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita keselamatan. Jadi para jemaah yang saya kasih sekalian, pada sesi ini saya rasa sesi yang ketiga. Dalam siri saya membentangkan tentang inspirasi daripada Al-Quran. Kita cuba untuk mengambil inspirasi daripada beberapa pengajaran di sebalik lembaran Al-Quran ini. Kisah yang ketiga ini ada kena-mengena dengan yang kedua yang sebelum ini saya ceritakan. Sebelum ini tentang Nabi Yaqub AS daripada surah Yusuf. Dan kali ini saya nak sentuh sedikit tentang Nabi Yusuf AS. Surah Yusuf ini agak menarik. Kenapa agak menarik? Kerana ia turun di akhir fasa Sayyidina Rasul SAW berada di kota Mekah, yakni sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Bayangkan saudaraku sekalian, pada waktu itu Nabi SAW ada dekat kota Mekah, berhadapan dengan cabaran kehidupan, kemudian berhadapan dengan permusuhan kanan, kiri, depan dan belakang. Orang semua musuhi Nabi SAW dan Nabi hanya menantikan waktu hari untuk berhijrah ke kota Madinah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Yusuf. Bezanya surah Yusuf ini daripada surah-surah yang lain, kadangkala sebahagian daripada surah Al-Quran, lagi-lagi yang jumlahnya begitu banyak muka, ia kadangkala Allah turunkan itu sedikit-sedikit. Berbeza dengan surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Yusuf ke atas Sayyidina Rasul daripada awal hingga ke akhir. Ya, satu kisah yang berurutan, ada sequence daripada awal permulaan hingga ke penghujungnya. Jadi sebab itu ulama tafsir tatkala membahaskan tentang surah Yusuf, ia sebenarnya satu pengajaran untuk setiap individu mukmin yang berhadapan dengan situasi sukar dalam kehidupan, berhadapan dengan cabaran kehidupan, sebagaimana Nabi SAW untuk beliau itu menghayati isi kandung di sebalik surah Yusuf. Jadi surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas Nabi SAW sebagai pengajaran untuk Nabi SAW bahawa apa yang Nabi berhadapan dengannya, dulu ada seorang Nabi juga berhadapan dengan kesukaran yang sama, sehingga kan beliau ini terpaksa keluar daripada negeri itu, bahkan terpisah daripada ahli keluarganya hingga ke satu tempoh yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf AS dengan adik-beradiknya. Kalau kita perhatikan surah Yusuf juz yang ke-13 ayat yang ke-7, firman Allah, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin, yang bermaksud dan sesungguhnya pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya dan adik-beradiknya, Allah kata apa? Ada tanda-tanda ayatun lis-sa'ilin, tanda-tanda bagi orang yang bertanya. There are lessons, ada tanda-tanda, ada perumpamaan, ada teladan yang perlu untuk kita perhatikan dalam kisah Nabi Yusuf AS. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau. Kita tahu kisah Nabi Yusuf AS, beliau ini seorang anak lagi, budak kecil lagi, sudah terpisah dengan ayahnya, sudah terpisah dengan keluarganya, kerana sebahagian daripada adik-beradiknya yang iri hati terhadap beliau telah melontarkan beliau dekat perigi buta. Jadi kita bayangkan kesukaran yang dilalui oleh anak tersebut. Seorang anak budak kecil mungkin 10-11 tahun dilontarkan sendirian dekat dalam perigi itu. Bahkan beliau tak tahu pun beliau akan diselamatkan ataupun tidak. Tidak tahu apa yang akan berlaku. Kesukaran yang beliau berhadapan dengannya kan. Kita tengok itu satu benda yang, itu satu perkara yang sukar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perjalanan kehidupan Yusuf AS. Allah berfirman pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ghalibun ala amrihi, yang bermaksud dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengatur segala urusan, semuanya berada di bawah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghalibun ala amrihi. Amrihi ini ada dua penafsiran. Allah Subhanahu wa taala, di antara penafsiran ulama adalah Allah Subhanahu wa taala ini mengatur segala urusannya, yakni urusan Nabi Yusuf AS, segala yang beliau laksanakan, segala perjalanan kehidupannya daripada awal dilontar dekat perigi buta, kemudian diambil, diselamatkan, ingatkan selamat tapi tidak, lalu menjadi seorang hamba pula dekat rumah seorang pembesar yang mana dia ada isteri yang sakit jiwa mental, suka sangat menggoda Nabi Yusuf AS.
Kemudian beliau ini telah difitnah, dilontarkan dekat dalam penjara. Dekat dalam penjara berhadapan dengan cabaran kehidupan dekat dalam penjara, bukan satu situasi yang mudah kan. Kemudian bertemu dengan dua penghuni penjara yang dua-duanya telah beliau ini telah mentakwilkan mimpi kedua-dua individu ini. Kemudian Allah takdirkan salah seorang di antara mereka itu dibebaskan nanti. Kemudian beliau ini bertugas dekat istana raja. Lalu Allah takdirkan semula raja pula ada mimpi. Mimpinya 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Lalu raja tanya siapa yang mampu untuk mentakwilkan mimpi ini. Maka pembantu rumah tu teringat, oh dulu aku kat penjara ada seorang yang pernah mentakwil mimpi aku, namanya Yusuf AS. Maka dipanggillah Yusuf. Maka Yusuf mentakwilkan mimpi tersebut yang dia takwilkan sebagai 7 tahun yang subur, 7 tahun yang ekonominya bagus, alhamdulillah, sampai menjanakan hasil pendapatan yang bagus untuk negara. Kemudian akan disudahi dengan 7 tahun yang kemarau, 7 tahun yang sukar keadaannya bagi masyarakat. Jadi ketika itu Yusuf berkata kepada raja, ij'alni ala khazainil ard, lantiklah aku supaya aku ini yang mentadbir kewangan. Maka Allah takdirkan beliau yang pada awalnya menjadi penghuni penjara sekarang ini menjadi menteri, sikit lebih kurang menteri bendahari dekat dalam negara tersebut, yang mana beliau telah mengatur urusan dalam negara itu dengan begitu baik sehingga nanti pada musim kemarau beliau yang mengagih-agihkan pemberian kepada masyarakat ramai. Bayangkan segala kisah yang berlaku perjalanan kehidupan Nabi Yusuf AS. Ia bukan satu benda yang mudah, seorang anak yang dilontarkan kat dalam perigi itu. Tapi seorang anak itu perlu melalui kesukaran tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur urusannya. Yang Allah pilih dia nanti untuk menjadi bendahari dekat negara supaya dapat beliau ini mencatur makanan, mengagih-agihkan makanan sehingga dapat menyelamatkan berapa puluh ribu punya ahli keluarga, berapa puluh ribu punya anak-anak. Jadi ini pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala sebahagian daripada perkara yang sukar yang anda lalui itu bukan kadang-kala, bahkan setentunya ada hikmah di sebaliknya. Kita ingat benda tu berlaku terhadap kita ini buruk. Betul buruknya sekarang, tapi apa hikmahnya, apa kesudahannya, kemanfaatan untuk orang lain. Kita tak nampak kemanfaatan untuk diri kita, tapi ada kemanfaatan untuk orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana. Segala yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu ada hikmah dan ada kebaikan. Sebab Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kemudian kemungkinan sebahagian daripada perkara yang kita tidak suka, tapi itu sebenarnya baik untuk diri kamu. Dan sebahagian perkara lain yang kamu suka pula, Allah berfirman, kemungkinan itu tidak baik untuk diri kamu. Jadi seorang mukmin apabila dia menghayati kisah-kisah daripada Al-Quran ini, beliau itu penuh dengan penghayatan, mengimani bahawa segala yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu ada kebaikan untuk dirinya. Kita perhatikan firman Allah pada ayat yang lain. Allah berfirman, orang mukmin ini tatkala ditimpa ujian dan musibah, beliau akan mengucap apa Allah katakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak kata mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah uji saya solat, saya puasa, saya zakat, saya haji. Kenapa Allah uji saya? Kenapa saya pula yang sakit? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan si fulan yang tidak solat? Tidak, kan? Dia tidak mempersoalkan takdir Allah, tapi Allah kata dia ucap perkataan yang baik, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Apa maksud inna lillah? Inna lillah, sesungguhnya kami ini dimiliki Allah. Kami ini milik Allah. Saudaraku, kalau awak milik satu benda, awak milik motor ke, kereta ke, rumah ke, anak, awak milik ahli keluarga, kita inginkan kebaikan untuk ahli keluarga kita, kan? Betul? Kita ingin memudaratkan perkara tersebut ataupun tidak. Benda yang berada di bawah pemilikan kita, kita akan memudaratkannya ke tidak? Kita tak akan, sebagai contoh, menghancurkan rumah kita, tidak. Orang dekat luar rumah dengar, dia ni ketuk-ketuk buat apa ni? Dia jahanamkan rumah dia ke? Tidak, kan? Tapi kita buat renovation mungkin. Kenapa? Kerana itu milik kita. Benda yang berada di bawah pemilikan kita, kita tidak akan memudaratkannya. Apabila kita lalu kedai, kita nampak ada tukang kayu, dia tengah potong pokok sebagai contoh. Mungkin orang yang tidak faham, orang akan berkata, ni orang ni zalim ni.
dia potong pokok. Sedangkan sebenarnya tukang kedai tu, tukang kayu tu dia sebenarnya nak buat benda yang lebih bagus, yang lebih elok. Dia nak buat perabot ke, dia nak buat kerusi ke, meja ke, untuk kemanfaatan dirinya, untuk dijual dan sebagainya. Jadi itu maksud kalimat inna lillah. Allah perintahkan kepada insan mukmin tatkala dia ditimpa ujian, ditimpa musibah, untuk dilafazkan perkataan apa? Inna lillah, kami ini milik Allah. Kerana segala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu bukan untuk kemudaratan insan, tapi ada hikmah, ada kebaikan untuk kebaikan kita juga. Itu keyakinannya. Inna lillah, segala yang Allah tetapkan itu tidak memudaratkan. Kemudian Allah berfirman, wa inna ilaihi raji'un, yang bermaksud dan sesungguhnya kami kepada Allah bakal dikembalikan. Kenapa ulama kata, Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, kenapa kena ada penambahan wa inna ilaihi raji'un dan kami ini kepada Allah bakal dikembalikan? Ia satu petanda bahawa kadang-kala sebahagian daripada ujian yang kita berhadapan dengannya, kesudahannya tidak kunjung tiba. Masya Allah, kita ingat 2-3 bulan boleh settle, tapi ternyata panjang lagi 6 bulan. Wallahualam, sebahagian orang Allah uji je dengan kemiskinan sampai tak pernah rasa kenyang sebagai contoh, tak pernah rasa senang, baru dapat kerja kena buang. Jadi ujian lepas ujian lepas ujian, sampai bila nak settle, sampai bila nak gain. Sebahagian daripada ujian kehidupan nampaknya macam itu, nampaknya macam tidak ada kesudahannya. Jadi Allah ingatkan, kadang-kala kesudahannya Allah berikan dekat dunia, Masya Allah kan. Nampak kesenangan, nampak jalan keluar, ada huraian. Tapi kadang-kala huraiannya Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Wa inna ilaihi raji'un, kami ini kepada Allah bakal dikembali. Kamu tak dapat huraian yang di dunia, insya-Allah esok huraiannya ada di akhirat. Insya-Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini insya-Allah teladan yang dapat kita pelajari daripada Nabi Yusuf alaihissalam, daripada kesabaran beliau, daripada ketabahan beliau. Dan satu lafaz yang kena kita ingat selalu daripada ayat ini adalah sebagaimana firman Allah tadi, wallahu ghalibun ala amrihi. Segala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, segala yang Allah Subhanahu wa taala rancang, semuanya berada di bawah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.